Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dapat jumpa lagi. Setelah bulan lepas kita tak datang ya. Dapat jumpa lagi, dapat sambung belajar. Semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkati. Semoga Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala pandu kita senantiasa. Semoga Allah Ta'ala lapangkan dada kita. Jernihkan pemikiran kita. Teluskan pandangan kita. Sehingga kita nampak apa yang baik sebagai baik, apa yang buruk sebagai buruk. Kita mohon kepada Allah Ta'ala berlindung jangan sampai kita keliru. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya jangan hati kita terpaling, tertipu. Perkara-perkara salah kita sangka benar, perkara-perkara benar kita sangka salah. Kita takut tertipu dengan keadaan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala apabila hari kita mati, dibuka hijab kita, kita nampak bahawasanya kita diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditakuti nak mati nanti, kalau kita nampak rupanya salah aku, silap aku, macam mana nanti kita? Yang ada orang dia rasa dia betul, sampai hari betul-betul dia nak mati dia sangka dia betul. Yang ada orang ditipu Allah Ta'ala tak kasih dia buka hijab yang dia tu salah. Sampai bila tau? Sampai selepas sembarang siratul mustaqim. Sebab kalau orang yang salah, sembarang siratul mustaqim akan jatuh. Merangkak-merangkak jatuh. Baru berapa langkah jatuh. Tengah-tengah jatuh. Yang ada orang boleh selamat sembarang tau. Selamat sembarang. Jadi apabila dah sembarang dia rasa nampaknya okey. Dia tahu bahawasanya selama ini dia tak betul, tapi dia tengok nampaknya Allah accept, nampaknya okey. Tengah nak masuk pintu syurga dihalau. Kenapa? Aku dah lepas sembarang semakin tapi kau tak layak. Kerana selama ini dia pura-pura. Dia berpura-pura. Maka Allah Ta'ala pun berikan dia harapan yang pura-pura. Allah Ta'ala tak buat dia jatuh. Tetapi dia masuk neraka bukan daripada jatuh siratul mustaqim setelah sembarang siratul mustaqim. Jadi dia rasa dia okey. Sampai that moment Allah belum bukakan kesalahan dia. Sehingga dia tak sedar. Na'udzubillah. Kita mohon. Tanda Allah Ta'ala kasih kepada seseorang hamba. Kalau Allah Ta'ala bukakan pada hamba tu aib diri dia. Dia nampak kelemahan dia kini. Dia nampak dia bodoh. Dia nampak dia rendah. Dia nampak dia tak tahu apa-apa. Dia nampak dia jahat. Dia nampak dia very vulnerable. Itu tanda Allah Ta'ala kasih kepada dia. Dan tanda lagi Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala akan bukakan kesalahan dia yang dulu-dulu. Dia teringat kesalahan dia yang umur dia 13 tahun dia buat. Sampai sekarang dia masih ingat lagi. Kesalahan dia umur 15 tahun, dia ingat lagi. Dan apabila Allah Ta'ala sayang dia, Allah Ta'ala bukakan lagi kemungkinan kesalahan pada waktu akan datang. Sehingga dia berjaga sampai jangan sampai terbuat kesalahan itu. Iaitu Allah Ta'ala, sekarang Allah Ta'ala berikan dia sifat taqwa. Untuk perkara yang lepas, Allah berikan dia taubat. Untuk yang akan datang, Allah berikan dia wara'. Jadi dia boleh jaga diri dia. Itu hamba yang dirahmat Allah Ta'ala. Berlindung, jangan jadi hamba Allah Ta'ala yang rasa sekarang aku dah capai. Aku dah ada status. Aku dah ada magam. Aku dah somebody. Before, I'm okay. Future, I'm expect naik. Allah, itu semua tu hamba ditipu. Gurur, tertipu. Tak takut, tak rasa. Dia merasa aman daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala.
berlindung dengan Allah Ta'ala. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 22 ya. Sampai arti dunia. Zuhud ya. Zuhud terbagi kepada 3 secara ringkas ya. Iaitu apa? Hatinya tak terpaut pada dunia. Tak semestinya tak ada dunia. Hatinya tak terpaut pada dunia. Tak semestinya tak ada dunia. Kenapa? Orang miskin, susah dengan takdir siapa? Takdir Allah. Ada juga orang, dia nak miskin ke? Dia tak nak miskin. Tapi Allah Ta'ala buat dia miskin, miskinlah dia. Dengan takdir Allah dia miskin. Yang ada orang pulanya, dia tak nak kaya. Dia tak cari kaya. Takdir Allah dia kaya. Maka dia tidak heran kekayaan dia tu. Dia tak heran kekayaan tu. Allah beri, dia pakai. Allah beri, tak pakai. Dia tangkis, bahkan datang. Banyak melimpah. Allah dah janji. Sebagaimana Nabi mengatakan, Allah Ta'ala berfirman kepada dunia ini, wahai dunia, ini Allah Ta'ala, Nabi sebut dia, wahai dunia, barang siapa yang berpagi-pagi hari mengingat Allah, kau khidmatlah dengan dia. Barang siapa pagi-pagi cari engkau, kau khadamkan dia. Begitu. Jadi kalau Allah Ta'ala perintah dunia untuk khidmat dengan dia, dia ke mana pun dunia akan ikut dia. Dia ke mana pun akan ikut dia. Banyak pulanya. Tapi dianya tak kisah dunia. Dia tak kisah dunia. Dan zuhud ini ada tahap-tahapnya. Yang ada ngelak dunia, yang ada tak kisah dunia, yang ada tak terpengaruh dengan dunia. Itu lebih tinggi. Itu lebih tinggi. Kalau tak pergi bersiar-siar pasal sakit, okeylah. Tak pergi bersiar-siar, tak pergi enjoy, walaupun sihat dengan banyak duit, itu lagi apa? Dia tak pergi joli, walaupun dia sihat dan banyak duit, walaupun dia muda, itu lagi tinggi grade dia. Jadi zuhud ni bertahap-tahap. Yang pertama sekali, dia tak cinta dunia. Kita sebut dunia dulu ya. Nama dunia tu ialah benda-benda yang harus, yang tidak haram. Yang harus kenikmatan daripada dunia, yang dia suka, benda-benda daripada dunia yang harus. Kalau ada haram saja tu dah tak zuhud. Bermakna dunia ialah benda-benda yang harus, tapi dia tak nak banyak. Kalau sampai dia bilang nak baju indah, tak nak. Dah zuhud belum? Nak rumah cantik, tak nak. Maksiat masih nak, ya tak zuhud. Kalau benda orang lah, dia tak ada, dia yang dibolehkan dia tak nak. Dah baik ke? Belum tentu. Kalau yang diharamkan dia nak, dia masih dunia. Dia masih dah tak ada nama zuhud. Walaupun rumahnya buruk, bajunya sederhana, nampaknya macam janggutnya pun sampai tak terurus, zuhud. Tapi kalau tengok perempuan, tapi kalau cakap bohong, itu tak zuhud. Itu semua masih dunia. Yang zuhud tu, yang harus pun dia tak ambil, yang haram jauh sekali. Tapi kalau kau yang haram kau masih ambil, yang harus tak ada nilai kau ambil, tak ambil. Begitu ya. Istilahnya kau tak payah nak action lah. Tak payah nak action, zuhud konon. Itu namanya, itu yang kalau yang begitu, yang sederhana tapi masih suka maksiat, zuhud juga. Tapi zuhud konon. Itu namanya zuhud konon. Ada, jangan lupa kononnya. Dia ni zuhud, ya. Konon. Jadi itu namanya zuhud konon. Itu dalam kitab tak taruh lah, kita tambah sikit ya. Itu namanya zuhud konon. Jangan kau jadi zuhud konon, biar jadi zuhud yang betul ya. Jadi zuhud yang betul tu 3 tau. Yang pertama, dia tak suka dunia. Okey, sekarang kita sebut tentang dunia. Nombor 1, benda yang harus, dan tapi tidak ada manfaat sampai ke akhirat. Akhiratnya tak sampai banyak, tak banyak sampai akhirat. Baik kewangan, baik pujian, baik apa semua tu. Perkara yang harus ya, perkara dunia tu. Itu perkara dunia. Baik. Jadi zuhud yang pertama ialah apa? Dia dengan benda-benda keduniaan, dia avoid. Dia tolak, dia tangkis. Sebab apa? Aku kalau dapat rumah besar nanti aku jadi bangga, aku jadi lalai. Tak mau, sengaja beli rumah kecil. Dapat kereta, nak kereta mewah, tak nak. Saya suka yang kecil aja. Baju pun nak pergi kedai apa-apa, tak kisahlah, apa yang ada sudahlah. Pasal apa? Saya kalau pakai baju lawa sangat, saya takut hati saya berubah. Saya kalau pakai kereta handal pun saya takut saya jadi megah. Saya tak mau. Dia fight.
nak tapi dia fight. Sebab apa? Dia tahu benda ni boleh membahayakan dia. Itu kiranya sebetulnya ulama bilang sebetulnya belum zuhud. Tapi pasal dia fight dan dia lawan, disebut jugalah zuhud, grade kecil lah. Why kata belum zuhud? Sebab yang nama zuhud tu hati tau. Yang nama nak ataupun suka hati. Yang nama nak atau suka ialah hati. Dianya pada awalnya macam mana dia? Suka tak? Suka. Nampak benda mewah? Masih suka. Nampak baju cantik? Masih suka. Nampak jam mahal? Masih suka. Benda tu masih attract dia. Macam mana kau nak bilang zuhud? Tapi pasal dia being attracted, tapi dia fight. Dia fight. Tapi dikira zuhud lah. Okey, zuhud yang lebih tinggi lagi sikit ialah tak begitu attracted. Tak begitu attracted, tinggalkan dunia. Orang ambil orang lembut, ambil lah. Aku tak nak. Tak rasa dia boleh terbahaya dengan dunia. Maka dia pun tak ambil. Tak ambil. Tapi tak begitu attracted. Tak begitu attracted, bermakna dia tak perlu banyak fight. Macam tadi dia fight pasal dia attracted. Yang ni tak begitu attracted, tak begitu minat sama dunia. Yang ketiga, bahkan dunia datang pada dia banyak. Banyak dunia datang pada dia. Dan dia tak perlu tolak, tapi dia tak attracted. Yang kedua tu tadi, tak begitu attracted dan dia tak ambil. Yang pertama, attracted tapi lawan. Yang kedua, tak attracted dan tak ambil. Yang ketiga, ambil atau tak ambil, tetap tak attracted. Tak akan jejas kalau aku ambil sekalipun. Itu zuhud paling tinggi tu. Sebab ada pada dia banyak, tapi dia tak attracted sekalipun. Dia tidak attracted sekalipun. Jadi yang ketiga ini, yang sebetulnya lagi susah. Kenapa? Ada, available, hartanya ada, wangnya ada, baju cantik ada, tapi sikit tak jejas hati dia. Benda tu. Emas ada, emas. Tak ada emas, setakat tembaga, tembaga. Diamond ada, diamond. Tak ada diamond, kaca, kaca. Pada dia tak ada apa-apa. Hotel mahal, orang ajak tidur, tak ada kisah. Duduk dekat homestay yang buruk, rumah pondok, tak kisah. Pada dia sikit tak jejas. Emas dengan besi sama, permata dengan kaca sama, sutera dengan kasa sama. Pada dia tak ada gitu. Yang orang gini pulaknya depends. Kadang Allah Ta'ala berikan dia banyak, tapi kau yang tengok dia macam mewah, macam apa, tapi hatinya sama macam orang miskin. Hatinya sama macam orang miskin. Habis kalau betul tu dia macam orang miskin, kenapa dia pakai? Pasal dia perlu pakai. Dia perlu pakai. Dan dia pakai baju cantik, dia pakai rumah besar, hati dia sama macam orang tengok benda rumah besar dia, pada dia tu macam tak ada nilai rumah ni. Yang ada kita rumah kecil aja pun kita dah ngada-ngada kan. Dia dengan rumah besar, dengan kehebatan pun dia punya hati sama, rendah, tak cinta dunia walaupun ada dunia. Itu zuhud paling tinggi. Tak attracted dengan dunia, tak cinta dunia, tak rasa seronok dengan dunia walaupun banyak dunia. Itu zuhud paling tinggi ya. Itu zuhud paling tinggi ya. Baik. Jadi yang ambil zuhud macam mana ya? Yang ambil daripada dunia, how much yang kita ambil daripada dunia yang kita bilang dah tak zuhud? How much yang kalau kita ambil saja zuhud? Berbagai-bagai peringkat. Nombor satu, kalau kita ambil kadar yang perlu saja, walau banyak sekalipun, namanya masih zuhud. Jadi kalau kita nak ambil dunia, kita tengok benda tu. Nombor satu, harus ataupun tidak di dalam syarak. Kalau tak harus, tak ada nama zuhud. Harus rumah besar, harus baju cantik, harus kereta besar. Ambil kadar perlu saja. Itu zuhud. Itu zuhud. Kadarnya apa? Kadarnya perlu. Seperti Imam Ghazali contoh daripada bangkai. Dunia ni Imam Ghazali contohkan sebagai bangkai. Kenapa dicontohkan sebagai bangkai? Kerana ketika dia ada, dia bukan satu perkara yang dipuji, bukan satu perkara yang terpuji dunia ni. Ketika dia ada, bukan satu perkara yang terpuji, bukan satu perkara yang indah dan wangi, dan tak lama dia akan hilang dan lenyap. Dia nak contohkan, kalau gitu aku nak contohkan yang paling sesuai dengan dunia apa perbandingannya? Bangkai. Ketika dia ada, bukan sesuatu yang terpuji, bukan sesuatu yang terkeji,
dan tak lama akan hilang. Maka perbandingan paling cocok untuk dunia ialah bangkai. Bangkai. Jadi orang yang nama zuhud ialah diambil daripada bangkai, pasal kita tak ada kehidupan lain kecuali dunia. Orang kalau dah lapar sangat, tak ada makanan lain kecuali bangkai. Boleh ambil tak? Boleh. Boleh. Berapa banyak dia boleh ambil? Masak dalca bangkai, masak rendang bangkai, ambil kadar untuk hidup. Begitulah dia ambil hidup. Diambil daripada dunia, kadar orang desperate ambil daripada bangkai. Itu baru namanya zuhud. Kadar lebih sama sikit haram, tak mau, ya. Baik. Dan yang lebih tinggi lagi, ambil daripada dunia bukan kadar orang desperate ambil daripada bangkai, kadar orang sakit ambil daripada obat. Orang sakit ambil obat. Orang sakit perlukan obat tak? Dan kalau sekali makan Panadol berapa? 20 biji? 30 biji? 2 biji saja. Tak makan, demam. Tak tahan. Boleh bawa maut. Makan, kadar perlunya berapa? 2 biji. 2 biji aja. Jadi kalau orang yang zuhud yang elok, dia ambil dunia, kadar orang desperate ambil bangkai. Orang lebih tinggi lagi ambil dunia, kadar pesakit ambil daripada obat. Kita sakit teruk macam mana sekalipun, teruk sakitnya. Pergi farmasi, farmasi banyak obat tak? Kasih saya setengah kedai, nak lekas baik, boleh? Kasih saya 3 botol, obat ini 3 botol, obat batuk jenis ini 3 botol, saya nak makan semua, boleh? Paling banyak ambil berapa? 1 botol. 1 botol. Dan 1 botol pun diteguk semua ke 1 sudu. Ikut peraturan. Jadi orang yang saleh ambil dunia, kadar orang sakit ambil dari obat. Ambil perubatan. Kadar perlu, tak boleh overdose, ikut peraturan, sangat cermat. Sangat cermat. Dan tak guna kau tamak pun. Guna tak tamak obat? Tamak obat ni ambil gitu. Tak guna. Expire habis tak boleh pakai. Dan ketika dia ada kalau ambil banyak pun tak guna, mudarat. Begitulah orang-orang salih ambil dunia, ya. Lepas tu kita boleh pandang, ya. Macam mana kau boleh dunia kau dia tak suka. Cara kau pandang pada dunia, cara keperluan kepada dunia. Yang ada orang pula Allah Ta'ala takdirkan bangkai yang diambil tu walaupun sekadar bangkai, tapi rupanya bukan setakat bangkai kambing. Bangkai apa? Haiwan paling mahal apa? Bangkai singa. Singa kan garang. Bangkai singa. Walaupun diambil sekarang, makan siapa? Makan singa. Amboi. Tapi tetap aku ni orang susah. Tapi aku diberi singa. Maka singalah aku makan. Kalau tak semena-mena makan singa, kira mewah tak? Mewah makan singa. Amboi bukan main. Tapi ni aku pasal tak lain. Hanya yang dipaparkan pada aku bangkai singa. Maka singalah aku ambil. Aku tak ada apa. Yang diberi aku setakat banglo. Banglo lah aku pakai. Begitu. Faham ya? Yang ada pula sangat zuhud. Dia tetap ambil kadar obat. Tapi obat dia jenis obat yang tak ada obat lain. 1 botol bukan RM13. 1 botol punya harga dia diberi. Bukan dia nak. Keperluan dan dia beri. Pasal tak ada obat lain dan aku desperate. Obat dia jenis 1 botol RM13,000 punya harga. Jadi kau tengok, dia ni mahal-mahal lah. Makanya singa. Obatnya RM13,000. Bukan dia nak. Pasal untuk dia tak diberi lain. Makan. Sebab dia orang ni tak pilih. Dia masuk farmasi dia tak pilih. Dia pergi hutan pun dia tak pilih. Apa yang ada dia makan. Happen to be yang di forwardkan kepada dia, obat yang 1 botol RM13,000 pun dia ambil 1 sudu. Jadi kita tengok, apa sahaja 1 sudu tapi dia sampai RM13,000. Bukan dia nak. Dia diberi. Dia diberi. He got no choice. Itu yang kita bilang tadi, orang yang tak nak dunia, tapi dia diberi. Got no choice. Sebab takdir diri dia bukan urusan dia. Dia dikayakan oleh Allah Ta'ala. Dia dimewahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi hakikat yang diambil ialah kadar bangkai juga. Jadi kita tengok orangnya. Sebab itu zuhud adalah kerja hati. Kena faham ya. Zuhud ni kerja hati. Yang ada orang dia nak zuhud, tahan pakai baju paling buruk sekali. Rumah paling teruk sekali. Tempat paling ceruk sekali. Makan masam paling jeruk sekali. Kalau apa duduk pun
berkawan dengan beruk sekali, umpamanya lah ya, umpamanya sekali, itu dah zuhud ke? Belum tentu, belum tentu, belum tentu. Rumahnya besar, hidupnya mewah, keduniaan belum tentu, sebab hati. Sebab kita ni belajar bab hati ya, hati, dan mengukurnya hanya Allah Taala. Tetapi kau jangan pura-pura, ana sebetulnya tak suka dunia, tapi apa nak buat, ana berniaga besar banyak, dapat banglo, ana pun menang tender, ana dapat gini. Tu kau cari, kau jangan pura-pura, kau jangan pembohong. Sebab orang yang betul-betul tadi, dia dunia hanya dalam tangan, tak dalam hati. Oh, orang yang kaki dunia konon, kita bilang tadi zuhud konon, dia pun bilang sebetulnya nanti nampak rumah ana ni mewah, betulnya ana tak heran. Dia setakat dalam tangan, tak dalam hati. Pembohong. Dia belum dalam tangan, kau dah ingat setengah mati. Ini kan pula di dalam tangan, tak dalam hati. Kau jangan pura-pura. Tapi kalau orang yang saleh betul, kaya, mewah. Tapi betul-betul punya dalam tangan, tak dalam hati. Betul-betul punya dalam tangan. Jadi orang yang zuhud konon tadi, ada zuhud konon sederhana, ada zuhud konon yang mewah. Tapi ana tak minat ni semua. Dah rezeki, dah rezeki. Tak minat, habis kau kerja 4 pagi petang, siang malam tu apa cerita? Apa cerita? Kau jangan nak pura-pura. Dia dalam tangan ana saja, tak dalam hati. Dalam tangan, tak dalam hati. Dia belum dalam tangan, kau dah ingat setengah mati. Habis dalam tangan, tak dalam hati. Tu pun zuhud konon juga. Tu pun namanya zuhud konon juga ya. Begitu. Jadi apa hadis dan perkataan itu boleh pakai. Perkataan konon ini kita bahas sikitlah. Itu bagus. Itu kalau nak puji orang apa semua, itu wah cantik bagus, cerdik awak konon. Ujung nanti pasang konon aja habis drop. Itu maknanya kau dah angkat dia very high, kau pasang konon aja terus jatuh terhempas. Begitu ya. Jangan lupa perkataan konon ini. Jadi kalau nak pakai orang tu, itu an easy word. Takkan nak kutukkan. Cantik. Konon. Dah kononnya aja. Pelan aja kau cakap. Itu namanya zuhud konon. Itu namanya semua zuhud konon ya. Begitu. Tak pakai, tak laku. Penilainya Allah bukan manusia. Penilainya Allah bukan manusia. Tapi maha suci itu Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala ni maha agung, maha kaya tahu. Pengasih pada hamba-hambanya tahu. Memang perkara-perkara hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Setengah perkara Allah Ta'ala beritahu juga kepada setengah hamba. Untuk kita orang awam mungkin kita tak tahu. Untuk setengah orang boleh detect. Kau ni zuhud betul ke tak zuhud betul? Kau punya cinta dunia betul ke tak cinta dunia betul? Boleh nampak dia ni rumahnya besar tapi hatinya kok zuhud ya. Dia boleh nampak. Memang Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Allah Ta'ala beritahu kepada yang Allah Ta'ala nak beritahu. Ada setengah orang boleh detect. Jadi istilahnya kita tak perlu nak pura-pura. Ana zuhud ke tak zuhud ke. Just be yourself. Be your own good self. Allah yang nilai. Orang saleh tengok dia akan tahu kau dalam sudut mana. Dan kita jadi apa pun bukan untuk orang nilai. Tapi Allah Ta'ala buka manusia, orang saleh pun boleh nilai. Begitu ya. Sebab itu yang ada setengah orang saleh dengan orang kaya dia mesra. Bukan pasal kayanya, pasal dia nampak walaupun kaya tapi zuhud. Setengah orang saleh dengan orang miskin pun dia tak mesra. Tapi dia nampak ini zuhudnya, zuhud apa? Konon. Begitu ya. Dia boleh detect. Baik. Arti dunia yang dizuhudi adalah setiap bagian dari mata bendanya yang tidak pantas untuk digunakan. Tidak pantas tu tidak sesuai digunakan. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu namanya dunia ya. Yang dihajuri, yang tak sesuai untuk nak dekatkan kepada Allah Ta'ala. Tak sesuai orang dekat pada Allah Ta'ala. Ada dunia yang semacam itu. Contoh, jam untuk tengok apa? Waktu. Cukup dapat tengok waktu, cukuplah. Asal dia pergi kedai jam, ada yang boleh tengok waktu, dah dia pakai. Semestinya yang ada talinya begini, yang ada bingkainya begini, yang ada begini, itu aku tak perlu. Orang yang tuju Allah Ta'ala hanya pakai yang perlu for that purpose only. Jangan berbual sini. Main-main luar sana. Nak duduk dalam masjid diam-diam. Begitu, hanya apa yang perlu saja. Cermin mata untuk apa? Untuk lihat kan? Tak mesti ada brand, tak mesti yang tepinya ada ini, ada pintal sikit ke, begitu. Beg tangan. Untuk isi apa? Isi kitab, isi apa kan? Setakat yang perlu. Tak mesti yang ada ribbon, tak
Tak mesti yang ada apa? Kadar perlu. Tak pantas, tidak sesuai untuk orang nak tuju Allah Ta'ala. Ada yang unnecessary. Yang ada yang tak perlu. Baik. Walaupun tak haram, tapi kau dah memikirkan, kau dah pasang nilai, dan of course kau sudah seronok. Maknanya lebih kau seronok satu, kurang kau seronok pada Allah. Apatah lagi tentang belanjanya kita tak payah mention. Tentang seronoknya, asal seronok 100, kurang seronok kau pada Allah Ta'ala. Itu dia punya apa ukur timbangnya ya. Dan tidak berguna apapun saat kita kembali menghadap kepadanya. Tak ada manfaat, tak ada hasil pahala untuk bawa akhirat. Tak ada hasil pahala. Hal ini meliputi isteri, anak-anak, perhiasan emas dan perak, kuda yang sudah terpasang kendalinya, haiwan ternak dan tanah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, iaitu syurga. Baik ya, bendanya harus, tetapi tidak mendukung ibadatnya, apatah lagi manfaatnya pada agamanya. Bendanya dunia, tapi kalau boleh mendukung ibadatnya, boleh menjadi pemangkin bagi takwanya, boleh. Kita kena faham, ya. Lepas tu kita kena tengok orang ya, bukan kita punya nilai nak hukum, tetapi kita kena faham, tengok ya. Tentang benda dunia ni bukan totally tak ada tau. Kalau ada, tetapi dengan dia boleh menyokong agama kita, membantu kita dekat pada Allah Ta'ala, dan ada pahala sudah mati kita, pakailah. Itu dah bukan kiranya benda dunia, itu dah kiranya alat untuk mencapai akhirat, alat mencapai keridaan Allah Ta'ala. Maka dia bukan kira dunia yang sia-sia. Seperti apa ya? Contohnya apa ya? Contohnya apa? Dunia yang nampaknya benda dunia tau, tapi boleh menjadi pemangkin bagi ibadat kita, bagi pendorong bagi akhirat kita, dan ada pahala. Benda ni very dunia sekali. Contohnya apa? Beri contoh. Handphone ini semua. Ini dah tentu akhirat. Pahalanya besar. Burung. Pelihara burung, ada tak? Sunatlah kau pelihara burung. Ada tak? Barang siapa pelihara burung merbuk, pahalanya sekian. Ada? Tak ada kan? Setengah orang pelihara merbuk, hukumnya lalai. Setengah orang pahala. Harus. Tetapi itu masih dikira dalam zuhud. Apa pasal? Kita kena faham. Sebab itu perkaranya very abstract ya, very luas ya. Tuan-tuan kalau belajar tasawuf tak faham, sayogia engkau belajar fiqah. Tajamkan sikit akalnya. Sebab siapa tak faham fiqah, tak ada mana boleh faham tasawuf. Dia pening, dia serabut. Kata boleh tapi tak boleh. Kata tak boleh, kenapa boleh? Kata apa rumah besar dia, mana lagi manfaat? Rumah besar dengan burung merbuk. Kenapa pula burung merbuk rumah besar dan tu boleh gini? Pula ustaz bilang tak bagus. Burung merbuk dia bilang boleh sampai akhirat. Kau kena faham. Siapa belajar tasawuf dia tak faham, dia pening sekali, bermakna fiqah dia lemah. Siapa fiqahnya lemah, belajar fiqah tu senang tau. Paling senang belajar fiqah. Belajar fiqah pun dia lemah, tak faham. Maknanya akidah dia lemah. Bermakna dia punya akidah dia lemah. Dia punya tauhid dia very cetek sekali. Dia punya kenal pada Allah Ta'ala tak strong. Kenal Allah Ta'ala, tahu Allah Ta'ala Maha Agung, nanti Allah Ta'ala bukakan dia fahaman untuk ibadat pada Allah. Allah berikan ilmu fiqah. Dah belajar ilmu fiqah, betul faham ilmu fiqah, apa yang disuruh Allah Ta'ala buat, maka apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat, Allah Ta'ala bukakan pula apa yang Allah Ta'ala hendak dia buat. Lebih tinggi lagi. Itu ilmu tasawuf ya. Kita bilang contoh tadi, dunia yang boleh yang nampaknya macam tak ada manfaat, tapi boleh sampai pada akhirat. Sebab kita bincang yang boleh sampai pada akhirat tu namanya masih still zuhud. Burung merbuk. Apa kena burung merbuk? Aku baru beli jam besar lawa sikit aja, ustaz dah bilang ini dunia. Burung merbuk dengan jam ni kan lebih baik jam kan? Dia yang kau perlukan cuma nombor dengan jarum. Banyak benda yang unnecessary. Burung merbuk walaupun dia seekor, tapi dia very necessary. Kita kena faham ya. Di situ kita kena tahu ya. Setiap manusia perlu ada 3 waktu. Waktu ibadat, waktu munajat,
waktu istirahat. Waktu istirahat ini tidak sayurinya banyak sangat, tapi perlu ada. Dengan adanya yang ketiga, yang pertama dengan yang kedua menjadi kuat. Yang ketiga ni apa? Whatever yang harus selain daripada ibadat. Seperti apa? Isteri tadi disebut, anak, lagi apa? Perhiasan rumah, lagi apa? Hobi. Yang orang suka hobi tanam-tanaman, pokok-pokok. Yang orang hobi suka burung. Tadi kita sebut burung, sebab tu burung masuk dalam sini. Hobi. Dengan ada kenapa kena yang ketiga ni? Sebab yang ketiga ni menjadi untuk release stres kita. Dengan adanya yang ketiga, yang pertama, yang kedua menjadi makin kuat. Makin kuat. Maka kalau gitu yang ketiga ni bukan dikira sebagai dunia yang sia-sia. Dia menyampaikan pada akhirat. Dia menyampaikan kepada akhirat, dia menyampaikan dia menjadi pemangkin bagi takwa kita. Menjadi pemangkin bagi takwa kita. Kita kena tengok. Setakat burung saja, burung. Setakat burung kan kita tak ada apa-apa tak ada kan? Tapi dia menjadi pembantu akhirat kita. Untuk kita tengok ya. Setakat burung saja pun boleh jadi itu. Tadi kita tengok, tapi dia membantu pada akhirat kita. Ada bantu pada akhirat, boleh. Aku bela, masih kira zuhud. Bukan kira benda sia-sia. Asal ada boleh bantu pada agama kita, itu masih kira namanya keperluan. Itu namanya masih keperluan. Tak ada membantu kepada agama kita, tidak ada keperluan. Baik. Isteri membantu kepada agama tak? Betul. Ada orang nafsu, maka ada isteri. Ada orang stres, ada isteri yang mengindahkan dia. Ada orang kerjanya tak terurus, ada isteri menguruskan dia. Membantu cukup. Saja-saja nak tambah 2 ke 3. Itu dunia. Begitu ya. Itu dunia. Itu namanya dunia. Itu tak boleh begitu ya. Baik. Itu orang-orang tasawuf ni jiwanya halus ya. Because they can see things differently. Dia nampak sesuatu dengan satu penilaian rohani, bukan penilaian zahir saja. Mahal, tapi boleh membantu pada akhirat, beli. Murah, tapi sia-sia, tak beli. Walau murah, walau banyak sekalipun. Firman Allah Ta'ala, Qul unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ketahuilah, katakanlah, maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang lebih baik dari kesenangan itu? Jadi nak akan kesenangan dunia, nak akan kemewahan apa semua itu ya. Semua nak tahu ada benda yang lebih baik daripada itu semua. Iaitu bagi orang-orang bertakwa di sisi Tuhan mereka disediakan syurga-syurga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Baik itu mereka tak heran kau punya banglo. Baik itu mereka tak heran kau punya ada gedung, ada syarikat. Semua tu tak lama akan binasa. Yang mereka nak rumah made of gold. Rumah yang ada sungai di bawahnya, bukan setakat parit kecil tahu ikan koi. Itu semua tu kiranya suka tinggal lah, kau nak ambil lah pada aku. Jadi suka tinggal kau nak ambil lah. Mereka tak nak. Mereka nak yang ada sungai. Sungainya, mata airnya daripada keluar daripada Sidratul Muntaha. Begitu ya. Itu mata airnya. 4 mata airnya. Susu, arak, air biasa dan madu. Dan sungainya bukan di dalam, sungainya di atas. Sungainya di atas dan sungainya boleh dipanggil datang dekat, boleh menjauh sungainya, begitu ya. Itu. Lepas itu dia heran tak dengan dunia kita? Dan tak heran. Ini yang Allah Ta'ala sediakan. Baik. Lepas itu kalau kita orang kaya ya, kalau kita orang kaya lah,
Kita cakap berjalan mana tahu sekali besok-besok jadi orang kaya kan. Kalau jadi orang kaya, paling aib kalau kau banggakan kemewahanmu depan orang-orang soleh. Mereka tak heran. Tengok anak punya rumah, 3 tingkat. Batu dengan semen. Kau susun, kemudian kau bangga. Tengok anak punya kereta, setakat besi dengan getah dia bentuk-bentuk, kau bangga. Mereka suka gold. Dia punya apa kenderaan sana semuanya special punya. Roket pun kalah. Sebab satu lot of land antara langit dengan bumi. Nak naik Rolls Royce ke? Rolls Royce kat sana dengan becak pun masih lagi mulia becak sana. Sebab itu mereka semua tak heran. Mereka semua tidak heran. Kita ni kiranya, maaf cakap ya, orang-orang low class. Orang low class kalau beli baju bandel aja kan bukan main suka lah. Ini kita tahu. Kalau beli barang second hand aja kan bangganya kan. Tapi orang-orang high class tengok, dia heran tak? Dia cemooh tidak? Cuma dia nak tak? Dia tak nak. Dia tak ada cemooh. Dia tak ada cemooh. Cuma dia tengok, kau suka ambil lah. Mereka high class. Mereka tak suka apa yang kita suka. Benda yang boleh karat, benda yang boleh rosak, benda yang bukan hanya dia karat dan rosak, dia boleh mengkarat dan rosakkan agama aku sekali. Sebab itu dia tak nak. Dia tak nak. Baik. Mereka kekal di dalamnya, dan bagi mereka diberikan isteri-isteri yang suci dan diberi keridaan dari Allah. Isteri-isteri ini bukan hanya bidadari-bidadari ya. Cancel the word bidadari. Taruh isteri, taruh ialah isteri dan bidadari. Kalau nak taruh in the bracket, not only bidadari, because even bidadari also not that special. Lagi special ialah isteri daripada manusia. Isteri, saya dapat bidadari. Kita sebut dekat sini ya. Satu orang laki-laki yang paling rendah sekali pangkatnya dekat dalam syurga. Paling rendah sekali lah. Paling rendah sekali. Saya lupa lah nak semak dalam kitabnya ya. Paling rendah sekali. Isteri daripada jenis manusia yang perawan-perawan sekian ratus. Daripada isteri jenis manusia yang janda sekian ratus. Isteri dari jenis bidadari sekian ratus. Itu orang laki-laki paling kecil. Dan sekali seorang laki-laki bersatu dengan isterinya, for how long? Ikut panjang umurnya di dunia. Jadi kalau tengok pakcik umur 80 lebih, kau fahamlah pakcik ni nanti dia macam mana di sana. One session, kalau dia 80 years lah. Begitu ya. Itu di sana semua. Sebab tu disebutkan isteri-isteri sini ya. Isteri-isteri. Yang istimewa semuanya begitu ya. Yang suci-suci. Suci itu bermakna senantiasa virgin. Senantiasa. Satu laki-laki dapat sekian ribu perempuan. Ribu tau. Tapi dalam syurga banyak laki-laki ke banyak perempuan? Kalau gitu dah confirm banyak perempuan kan? Tak, dalam syurga banyak laki-laki. Tapi satu laki-laki ratio-nya banyak perempuan. Itulah mathematics jannah. Kau tak boleh pakai ratio dunia. Dunia kau tak boleh pakai untuk jannah. Dunia kau tak boleh. Ratio 1:50, 1:100. Kalau kurang laki-laki, kalau kurang perempuan, bermakna sana akan banyak orang bujang. Betul? Tak, bahkan satu laki-laki banyak perempuannya. Kalau gitu banyak perempuan lah kat syurga. Tak, tetap banyak lelaki. Macam mana tu? Kau tengok kat syurga nanti kau faham macam mana ratio-nya. Dia tak boleh pakai ratio kat dunia pun. 1:200, 1:50, 1:700. Ratio-nya pun kau tak boleh pakai. Tetap banyak laki-laki. Tapi tetap satu laki-laki banyak perempuan. Begitu ya. Sebab itu kita kalau cakap sama orang putih masuk Islam, nanti kita suka tanya sama dia. Wahai fulan, ketika engkau dulu masih belum Islam, setahu kami lah, hidup engkau kan havoc kan. Perempuan, minum. Dia bilang, agak-agak seronok tak ya? Tak seronok. Bukan sekarang, dulu. Kau sekarang memang kau dah ada hukum, kau tahu tak seronok. Dulu kau masih dalam keadaan kau. Of course lah, enjoy. Dia bilang seronok. Nasib baik kau masuk Islam. Dengan kau masuk Islam, segala apa yang kau pernah joli seronok dulu, kau akan dapat kembali. Because Islam is the only religion that offers plenty of women and lots of drinking. Itu di Islam. Agama lain tak boleh offer pun.
Agama lain setakat joli perempuan satu malam berapa perempuan pun bukannya boleh banyak no. Minum pun berapa banyak, setengah botol aja dah mabuk, hoyong hayang. Only Islam is the only religion that offers lots of women and plenty of drinking. You like to enjoy, join Islam. But over here you cannot, because you're still too weak to enjoy all that. But all this enjoyment will be reserved for you. So you must encourage your friend. You like women, you like drinking, join Islam. Islam selalu bagus punya tawaran gitu, kasih betul lah, dapat. Sebab tu mereka tak heran yang di dunia punya, tak heran dengan yang dunia punya. Mabuk hoyong ayang dengan perempuan, dapat kuman, dapat apa semua kan. Mereka tak heran dengan yang di dunia punya, ya. Dan diberi keredaan dari Allah, itu paling besar, redha daripada Allah Ta'ala. Nanti orang syurga dah dapat macam-macam semua. Nanti Allah Ta'ala tanya, ada lagi nak lagi? Ada lagi ya Allah, ada anugerah lagi ya Allah. Ya? Redha aku, itu the highest most. Redha Allah Ta'ala. Redha Allah Ta'ala. Anak-anak jangan main-main depan sini, nak main-main belakang. Main-main belakang tak apa, jangan depan-depan. Suruh budak-budak main luar. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui perihal hamba-hambanya, iaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunkan dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Mereka adalah orang-orang yang sabar, jujur, gemar beribadat, suka berinjak dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir sepertiga malam. Allah bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Dia. Sedemikian juga pada malaikat dan orang-orang yang berilmu. Dia menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha mulia lagi maha bijaksana. Kau faham ayat ini? Cukup untuk kau tak heran dunia. Imam Haddad bilang ya, bodoh, sangat bodoh seorang yang disuruh pilih, kau nak duduk dalam rumah diperbuat daripada emas ataupun rumah diperbuat daripada batu. Kalau kau pilih rumah daripada batu, geran kekal punya, anak cucu pun boleh duduk. Tapi kalau kau pilih rumah daripada emas, boleh, tapi tak ada geran. Mungkin petang ni, mungkin besok kau kena halau keluar. Dia bilang bodoh orang yang pilih rumah emas setakat sementara, ditinggalkan rumah yang kekal walaupun batu. Tapi ada yang lebih bodoh, orang yang bangga dengan rumah batu yang sementara, dengan itu dia luput rumah emas yang kekal. Dan kita sekarang, semua kita sedang ditawarkan oleh Allah Ta'ala lot-lot dan rumah-rumah, mansion-mansion daripada emas dan perak dan mutiara yang kekal. Tahan kita tak nak usaha untuk itu, kita usaha mati-matian untuk rumah batu yang sementara. Begitu ya. Itulah kita. Itu orang saleh, dia would rather dia punya life simple. Simple sekali, tak kuasa nak apa-apa semua. Kenapa? The more dia ambil over here, the lesser chances to get over there. Tapi saya nak dunia dan akhirat. Kau jangan kena tipu, kau jangan kena pembohong. Kau jangan ditipukan oleh dunia. Dunia dengan akhirat macam madu, bermadu. Kau lebihkan isteri satu, yang satu mesti menjauh. Dia tak ada mana boleh sama-sama. Dunia dengan akhirat macam barat dengan timur. Kau hampir kepada timur, kau jauh daripada barat. Kau hampir pada barat, kau jauh pada timur. Jadi kalau kau bilang saya dengan dunia, saya dapat dunia, tapi saya pun dapat akhirat, saya boleh seiring, bermakna kau dah tertipu. Saya walaupun dapat dengan isteri muda, saya tetap dapat dengan isteri tua. Kau kena tipu, isteri muda tipu engkau, padahal kau dah mengabaikan isteri tua engkau. Kau dah abaikan isteri tua engkau. Jadi faham tak tentang dunia itu macam madu? Kau tak faham, kahwin lagi satu. Sebab Ustaz cakaplah dunia ni macam orang ada madu. Saya tak faham lah. Untuk nak memahamkan apa Ustaz cakap, saya rasa saya perlu kahwin. Jangan jadi ambil alasan.
Jangan biasa ni contoh lah. Contoh ya. Sayyidina Ali bilang dunia tu macam orang bermadu. Jadi kau jangan bilang aku boleh ambil dua-duanya. Tak boleh. Kau tertipu. Segala ayat-ayat yang menunjukkan kita ambil dunia, boleh dunia, kau kena faham mafhumnya. Contoh hadis Nabi. Beribadatlah kamu seolah-olah kamu mati esoknya dan bekerjalah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Betul kan? Apa faham kita? Oh, ibadat betul-betul sungguh-sungguh, all out. Untuk dunia pun tak boleh kurang. Faham kita kan? Tak betul. Fahamnya ialah apa? Untuk akhirat kena all out, urgent, immediate, banyak. Untuk dunia, why kena urgent akhirat? Mungkin aku mati besok pagi. Untuk dunia, can delay. Seolah-olah hidup selama-lamanya. Malam ini ada peluang nak jumpa orang pasal bisnes, nak meningkatkan perniagaan kita. Tapi malam ni pun juga ada kuliah lah, kuliah yang boleh menginsafkan aku. Kalau aku tak belajar ini betul-betul aku mati, kan aku mati tanpa insaf. Sebab minggu lepas Ustaz baru bilang, kita akan minggu depan akan baca tentang cara-cara bertobat daripada maksiat. Dan bahaya kalau mati dalam maksiat. Itu topik memang aku punya topik tu. Ada pula orang aja datang nak offer memajukan bisnes kita. Tak apalah. Ini kalau aku tak dapat, rugi. Mungkin aku mati besok pagi. Yang ini kalau tak dapat, nanti aku can call, can postpone our meeting. Tomorrow ke? Oh, tomorrow I busy. Next week. Next week pun I busy. 10 years later. Seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Itu maksudnya. Dunia tak ada priority. Dunia tak ada urgent. Orang yang kalau kaki dunia, dia akan pandang hadis ini sebagai terbalik. Firman Allah Ta'ala, cari akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia. Akan tengok Tuhan bilang, cari akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia. Tengok, kita disuruh, kan jangan lupa bahagianmu di dunia. Ada orang pakai ayat ni tau. Apa ayatnya? Wala tansa nasibaka minad dunia. Apa ayatnya seluruhnya? Terus jangan lupa ambil akhirat, tapi jangan lupa bahagianmu pada dunia. Orang kaki dunia akan pandang, tengok Allah bilang jangan lupa tau. Sorry, itu ayat not for you. Itu ayat untuk orang yang hampir lupa dunia. Lupa untuk nafkah anak isteri. Sampai lupa nak beli baju untuk tutup maruah dia, bukan tutup aurat. Sampai lupa, dan itu semua dibolehkan. Ayat ini untuk orang yang hampir lupa daripada dunia, hampir lupa bahagian dia daripada dunia. Kalau kita bukan lupa lagi, memang tak pernah lekang dalam fikiran kita. So that ayat it's not for us. Pandai kau dah tak ingat dunia, kau memang akhirat ni kau lupa. Patut untuk kau kena ingat. Jangan lupa bahagian kau dekat akhirat, sebab kau dah hampir lupa akhirat. Itu ayat bukan untuk orang macam kita yang kaki dunia. Memang tak lupa dunia. Ayat itu diingatkan jangan lupa ambil dunia. Orang dah ambil barang banyak-banyak, oleh-oleh, keripik, ada apa semua. Jangan lupa ambil oleh-oleh. Kadang kau bilang, itu maknanya untuk orang yang masih belum ada apa-apa. Itu ayat bukan untuk kita. Itu ayat bukan untuk kita. Macam-macam orang kalau cinta dunia, itu ayat bukan untuk kita. Kau kena faham. Kenapa? Itu semua yang dibacakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ada dunia ke tidak? Tak ada dunia. Jadi kau kena faham mafhumnya begitu ya. Baik. Jadi dunia adalah apa saja yang menyibukkan seseorang dari Allah, dari berkhidmat kepada Allah, dan dari akhirat yang mana dia akan bertemu dengan Allah. Secara zahir ia meliputi hal-hal yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, minan nisa'i wal banina wal qanatiril mukantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini semua yang nama dunia ni. Semua ni dosa tak? Semua tak dosa. Tetapi ini semua benda yang kiranya mata benda dunia, yang kalau kau grab more, kau punya peluang akhirat makin kurang. Telah dihiasi bagi manusia rasa senang kepada wanita. Wanita boleh tak? Boleh. Kadar membantu takwamu. Biar kau tak buat maksiat, biar kau lebih tenang otak fikirannya. Sebab yang orang tak ada isteri, dia
otak dia tak boleh tenang. Begitu ya. Wanita. Tapi kalau engkau boleh tanpa wanita kau tenang, tak payah wanita. Itu setengah wali-wali Allah. Sehingga Imam Ghazali bilang, kalau engkau boleh disiplin, kau boleh takwa kepada Allah, pilih Allah. Kalau orang sudah jadi wali sebelum kahwin, damping Allah. Sampai begitu. Dia tak meninggalkan, dia bukankah itu dia meninggalkan sunnah? Zahir dia meninggalkan sunnah. Tetapi dia merebut yang wajib. Dia apa? Mencintai dan mendampingi Allah full time. Orang begini ya. Jadi dia punya priority dia. Baik. Jadi senang kepada wanita. Wanita boleh asalkan dia masih membantumu dalam agama. Dan anak-anak pun boleh. Dia boleh doakan kita dia dapat pahala asal jangan dia lalaikan kau. Harta benda yang bergantang-gantang berupa emas dan perak boleh, jangan banyak-banyak. Nanti hisapnya susah. Begitu ya. Kuda yang bagus, binatang-binatang ternak, sawah ladang, semua itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedang di sisi Allah Ta'ala ada tempat kembali yang lebih baik. Semua ni harus. Tetapi di sisi Allah Ta'ala ada yang lebih baik daripada all this. Dan all this semua masuk dalam wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ini semua ni. Walaupun harus, dia semua dalam one bracket kesenangan yang menipu. Kerana apa? Boleh menjadi bebanan bagi kita yaumil akhir kalau kita tak handle well. Kalau kita overtaking, over enjoying, bahkan hisapnya lagi berat. Hisapnya lebih berat lagi, lebih payah lagi. Bukan kira halal haram tau ni. Menjejas takwa tak menjejas takwa. Menjejas hala tuju tak menjejas hala tuju. Menjejas semangat hemah untuk tuju Allah ataupun terhambat untuk nak menuju Allah. Halal, memang halal. Tidak haram pun. Tetapi menjejas ketakwaan, menjejas kehampiran, menjejas perhatian. Itu yang mereka tak sanggup. Some people, kita bilang, they need all this. Some people, they don't need all this. Dia tidak heran harta banyak. Dia tidak heran isteri pun. Some people, they think they need all this. Tapi Allah Ta'ala tak luluskan dia dapat this. Itu orang pilihan Allah. Dia rasa, dia bukan orang yang merasa, aku tak ada dunia pun tak apa. Bukan orang jenis gitu. Dia rasa, aku perlu juga wang, aku perlu juga gaji, aku perlu juga income. Sebab dia rasa, dia ingat dia macam orang biasa. Tapi dia tak sedar dia dalam calon pilihan Allah. Maka Allah Ta'ala kasih orang ni dapat cari kerja, semua dapat. Dia seorang tak dapat. Dapat sekejap aja company bankrupt. Jadi Allah Ta'ala, dia punya rasa dia orang biasa, perlu kerja, perlu ada stable job, perlu apa. Tapi Allah Ta'ala bilang tidak. Yang diorang memang tak cari, aku apa sekat kain pagi, makan pagi, kain sepetang pun tak apa. Asal aku fall ibadat pada letak lah. Orang-orang sufi kan, orang takwa gitu. Yang diorang tidak, dia rasa dia macam dunia biasa, dia macam orang biasa. Tapi Allah Ta'ala tak luluskan hajatnya untuk dunia. Kalau untuk orang-orang gini, kau sedarlah. Mudah-mudahan kau jadi orang pilihan Allah Ta'ala. Begitu juga kahwin. Yang ada orang tanpa isteri, dia boleh okey, dia boleh tenang. Yang ada orang disangka, no, people like me need to have a wife. Need to have a partner. Sebab kalau tidak nanti aku dosa, aku gini. Tapi Allah Ta'ala tak izin. Orang lain semua dapat bini, dia belum dapat bini. Pasal apa? Allah Ta'ala ada special program for him. Itu semua orang chosen by Allah Ta'ala. Orang chosen by Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala yang menentukan. Yang ada orang dipilih to be like this. Yang ada orang, dia sangka dia orang normal. Dia perlu ladang, dia perlu kebun, dia perlu isteri, dia perlu harta, dia perlu emas, dia perlu apa. Tapi Allah Ta'ala block. This kind of people, kau kena syukur. Kau jangan banyak mengeluh. Alhamdulillah ya Allah, I thought I need something else. Rupanya you plan for me something else. You have to say Alhamdulillah a lot. Dengan you tak dapat apa yang orang lain dapat.
Because Allah ada program for you, special program, special program. Allah Ta'ala kasih program. Jangan pula kau bilang, korang semua dapat dunia, dapat kerja, kira tak bagus punya orang tau. Dia orang pun ada program lain. Kau jangan bimbang. Semua dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala, mereka ada program lain. Kau ada program lain. Kau ada program lain daripada Allah Ta'ala. Masing-masing terima nasib dia je sudah. Redha. Baik. Agak-agaknya lah ya. Kalau kita tak dibukakan oleh alim ulama dengan bab gini, agaknya kita sedar tak bahawasanya kalau banyak wang tu tak bagus. Kalau suka harta benda tu tak bagus. Setahu kita dapat rumah besar, bagus, rezeki dari Allah, Allah restui rupanya usaha aku. Cari kerja, cari duit banyak-banyak, manfaatkan waktu, manfaatkan ilmu yang Allah Ta'ala berikan. Kita sangka begitu kan? Rupanya betul, manfaat. Kau boleh manfaatkan untuk benda yang lebih manfaat lagi. Ilmu yang Allah Ta'ala beri, tulang perkara yang Allah Ta'ala beri, kau manfaatkan untuk yang lebih nilai daripada zakat, harta, rumah, isteri, kuda, anak dan kebun. Gunakan untuk hasilkan apa? Hampir pada Allah, cinta pada Allah, munajat kepada Allah, seru kepada Allah, damping kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan jangan kau bilang orang-orang ini tak ada kerja. Dia punya kerja 24 jam. Dia punya kerja. Kau jangan bilang orang ini tak ada penghasilan. Penghasilan dia big. Penghasilan dia lah hampir kepada Allah. Jangan bilang dia tak ada penghasilan. Dia of different category. Hamba-hamba Ta'ala yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Suka kita tengok orang begini. Sedangkan batinnya adalah ketamakan diri pada hal-hal itu dan kepuasannya terhadapnya. Sedangkan arti berzuhud adalah hati tidak ingin kepada yang semua ini dan lebih mengutamakan segala kepentingan Allah daripada kebendaan serta rela meninggalkannya semata-mata kerana Allah. Itu arti zuhud. Yang atas tadi bukan tak perlu, tapi ada yang lebih perlu. Damping kepada Allah Ta'ala. Kalau perlu pun aku ambil kadar yang tak menjejas aku punya konsentrasi untuk damping dengan Allah. Tak menjejas ibadatku, bukan hanya ibadatku tau, tak menjejas rohaniku. Tak menjejaskan perhatianku, tak menjejaskan seruanku kepada Tuhan. Because all these people diseru Allah Ta'ala bukan kira berapa kali satu hari tau, every second tau. Every second mereka seru Allah semua begitu. Habis untuk kita nak pilih apa, kita jangan bilang ya, kalau kita baca gini, oh ni orang kategori lain, kita kategori lain. Kalau tentang dunia tahu pula kau nak berlomba-lomba. Kalau kita dunia kau tahu pula nak kena upgrade. Tak cukup diploma, nak ambil degree. Tak cukup degree, nak ambil masters. Tak cukup masters, nak ambil PhD. Tak cukup rumah kecil, nak rumah besar. Tak cukup rumah besar, nak ada